Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najah binti Ahmad. Nombor matrik 054661. Saya daripada ISM Usuluddin Semester 3. Hari ini saya ingin membentangkan Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, saya telah berjaya menemu bual bersama seorang pengamal tarikat, iaitu Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Latar belakang pengamal tarikat tersebut, beliau bernama Wan Muhammad Haris bin Wan Tirmizi dan berumur 22 tahun. Beliau tinggal di Sepang, Selangor dan asal keturunan beliau daripada Kelantan. Beliau masih belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan mengambil kos pengajian ijazah pengajian Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Tok Guru beliau iaitu Tuan Guru Haji Haris bin Haji Yahya bin Laksmana Mangku Raja bin Haji Muhammad Paduka Raja. Tempat pengajian beliau di Kampung Naqsyabandiyah, Kajang, Selangor. Jenis tarikat yang diamalkan iaitu Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Antara kitab yang menjadi rujukan beliau dalam mengamalkan Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ialah kitab Risalah Tarikat Naqsyabandiyah Jalan Makrifah dan kitab Munaqid wa Zawil Ulum. Seterusnya, silsilah Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarikat Naqsyabandi diasaskan oleh Muhammad bin Baha ad-Din Al-Bukhara yang lebih dikenali dengan Baha ad-Din Muhammad bin Muhammad Usaini Al-Hasani Al-Waisi Al-Bukhara, iaitu dengan panggilan Syah Naqsyaband. Kalimah Naqsyabandi berasal dari Parsi yang menggabungkan dua perkataan Naqshi iaitu lukisan dan Band iaitu ikatan. Syah bermaksud pemimpin kerohanian. Ianya dinisbahkan kepada beliau kerana jasa-jasa beliau dalam mendidik anak muridnya dalam ilmu kerohanian. Seterusnya, silsilah Tarikat Naqsyabandi datang terus melalui Mekah yang disebarkan oleh pelopornya iaitu Syekh Abdul Wahab Rokam. Menurut Al-Attas, beliau menerima Tarikat Naqsyabandiyah adalah dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah dan pernah menjalani suluk atau riyadah dalam tarikat ini selama 6 tahun. Akhirnya, pada tahun 1882, Syekh Abdul Wahab Rokam mendirikan pusat pengajian Tarikat Naqsyabandiyah di Sumatera Utara. Selain itu, dari silsilah Syekh Abdul Wahab Rokam, beliau mengambil tarikat ini dari Syekh Sulaiman Zuhdi, yang mengambil dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi, yang mengambil dari Syekh Abdullah Effendi, yang merupakan seorang murid kepada Syekh Khalid Al-Qurdi. Kerana itu, silsilah tarikat Naqsyabandiyah yang datang ke Nusantara ini merupakan silsilah dari Naqsyabandiyah Khalidiyah. Seterusnya, dari Syekh Abdul Wahab Rokam inilah berkembangnya Tarikat Naqsyabandiyah ke Malaysia kerana beliau telah melantik pembantunya sebagai khalifah dalam memimpin masyarakat melaksanakan amalan-amalan tarikat ini. Dari pertabakan khalifah-khalifah di Malaysia inilah berkembangnya Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini di Malaysia. Seterusnya, kita akan pergi kepada biodata Syekh Tarikat yang mana ia merupakan Syekh kepada pengamal tarikat yang saya telah temu bual. Nama beliau ialah Tuan Guru Haji Haris bin Haji Yahya bin Laksmana Mangku Raja bin Haji Muhammad Paduka Raja. Beliau merupakan pengasas kepada tarikat ini yang bertempat di Kampung Naqsyabandiyah, Kajang, Selangor. Beliau dilahirkan pada 17 Februari tahun 1955 Masihi bersamaan dengan 24 Jamadil Akhir tahun 1374 Hijrah pada jam 8 malam di Kampung Gebuk, Mantin, Negeri Sembilan. Ayah beliau iaitu Tuan Haji Yahya bin Laksmana Mangku Raja bin Haji Muhammad Paduka Raja adalah dari keturunan Raja Tembusai Riau, Indonesia. Tuan Haji Yahya bin Laksmana melepaskan gelaran tersebut kerana tidak ingin menjadi raja dan berpindah ke Malaya, iaitu Malaysia pada waktu itu. Beliau adalah seorang ulama yang dikenali ramai di zamannya dan pernah ditawarkan jawatan kadi di Negeri Sembilan, tetapi beliau menolak. Beliau juga merupakan seorang pengamal dan pengembang Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Guru mursyid beliau ialah Syekh Muhammad Nur yang merupakan salah
seorang murid Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf, Tembusai Sumatera, dan salah seorang pengembang jalur Syekh Abdul Wahab yang berkembang di Malaysia. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1989 Masihi di Kampung Naqsyabandiyah, Kajang Selangor. Seterusnya dari segi pendidikan beliau, Tuan Haji Haris dibesarkan dalam keluarga yang susah, tetapi ayah beliau sangat mengutamakan ilmu agama. Beliau mula memasuki alam persekolahan pada tahun 1962 Masihi di Sungai Merak dan menyambung pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah High School Kajang Selangor. Beliau merupakan anak lelaki yang paling rapat dan banyak menimba ilmu agama secara langsung dari ayah beliau, tidak seperti adik-beradik yang lain. Jadual harian beliau agak padat, tidak seperti kanak-kanak lain. Waktu pagi ke sekolah kebangsaan untuk akademik, manakala petang dan malam untuk petang dan malam untuk mengajar Al-Quran dan agama. Al-Quran akan dibaca 2 kali sehari, iaitu selepas makan tengah hari dan selepas maghrib. Selepas asar, beliau diberi peluang untuk bermain. Manakala pada waktu malam pula, selepas solat isyak, diwajibkan mempelajari agama sama ada dalam bab fiqh, tafsir, tauhid, tasawuf dan sebagainya, mengikut keperluan. Dikatakan pada setiap malam beliau mesti menghafal pembelajaran yang telah dipelajari dan akan dirotan oleh bapa beliau sekiranya beliau lupa. Beliau telah banyak menghabiskan bacaan kitab seperti kitab fiqh, tauhid, hadis dan lain-lain dengan ayah beliau secara langsung ketika menetap di Sungai Merak. Suasana seperti ini berlalu sehingga beliau berumur 18 tahun, iaitu ketika berada di Batu 18, Jalan Bangi, Selangor. Ketika itu beliau masih lagi belajar dengan ayah beliau. Kadang-kadang diamanahkan oleh ayah beliau untuk mengajar. Beliau berhenti mengajar ketika mula bekerja pada tahun 1977 Masihi dan mengajar balik setelah pulang mentadbir kumpulan tarikat ini sepenuhnya pada tahun 1993 Masihi sehingga sekarang. Susul jalur tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah seperti berikut, iaitu susul jalurnya bermula daripada Syekh Abdul Wahab Babu Salam, turun kepada Syekh Muhammad Nur Sumatera, turun kepada Syekh Yahya Laksmana Kajang Selangor, kemudian turun kepada Syekh Haris bin Syekh Yahya. Semasa saya menemu ramah Wan Muhammad Haris, iaitu pengamal tarikat ini, saya mengajukan soalan tentang pengalaman beliau dalam menceburi bidang tasawuf. Pada mulanya, beliau mengenali dan mempelajari tarikat ini daripada bapanya sendiri, kerana bapanya juga mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dan bapa beliau yang mengajar anak-anaknya untuk sama-sama beramal dengannya. Seterusnya, amalan tarikat yang diamalkan oleh beliau. Menurut beliau, untuk menjadi ahli tarikat tersebut, seseorang itu mesti terlebih dahulu melakukan bai'ah, iaitu janji setia murid untuk melakukan apa sahaja yang diajarkan oleh syekh, dan syekh pula berjanji untuk memimpin murid tersebut. Apabila sudah berbai'ah dengan tuan guru tersebut, maka pada awalnya akan ditalkinkan kepada muridnya zikir sebanyak 5,000 sahaja. Zikir ini akan meningkat ke 11,000 setelah memasuki suluk dengan pimpinan dan keizinan syekh. Amalan zikir tersebut akan diamalkan oleh muridnya dalam tempoh 2 kali seminggu. Itu adalah secara khusus. Manakala secara umum, zikir tersebut boleh diamalkan bila-bila masa bergantung kepada anak muridnya. Seterusnya, amalan zikir secara khusus ini akan diamalkan pada majlis zikir tawajuh, iaitu Isnin malam Selasa dan Khamis malam Jumaat. Majlis zikir tawajuh ini dilakukan secara berjemaah dan akan dipimpin oleh Tuan Haji Haris sendiri sebagai pemimpin rohani, dan kadang-kadang digantikan oleh khalifah-khalifah kanan ketika beliau tidak ada ataupun uzur. Selain itu, antara amalan lain ialah suluk. Ianya bukan satu amalan baru, tapi amalan yang telah diwarisi daripada para nabi, rasul dan para wali Allah dan orang-orang yang soleh
dari kalangan umat ini. Kebiasaan program suluk ini akan dilakukan di pusat utama iaitu di Kajang dan akan dijalankan beberapa kali dalam setahun. Serta tempoh suluk dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari hingga ke 40 hari. Akan tetapi terpulang kepada anak muridnya nak melakukan suluk ni berapa lama yang mereka hendak. Kerana semakin lama, semakin banyak zikir yang dapat dipelajari. Justru itu, amalan zikir ini dilakukan pada malam zikir tawajuh tidak akan memberi kesan yang mendalam sehingga mencapai ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Ta'ala kecuali setelah diamalkan di dalam suluk. Oleh yang demikian, di dalam suluk, ahli jemaah tersebut akan mudah untuk beribadah dan menumpukan perhatian kepada penyucian jiwa tanpa berkait dengan perkara luar kerana suluk mempunyai tempat khas dan ahli jemaah tersebut tidak boleh keluar selama dalam tempoh suluk dijalankan dan hanya keluar untuk makan, solat berjemaah, zikir berjemaah dan kadang-kadang diminta untuk melakukan aktiviti gotong royong. Seterusnya, tata cara pengamalan. Menurut Wan Haris, tata cara pengamalan zikir ini boleh dilakukan sama ada secara berjemaah ataupun secara persendirian dan dilakukan di tempat yang sunyi dan gelap supaya lebih fokus melakukan zikir. Akan tetapi jika dilakukan di tempat yang bising, dia akan mengganggu fokus untuk berzikir. Seterusnya, amalan zikir berjemaah ini dijadikan sebagai aktiviti mingguan dalam satu kumpulan sebanyak 2 kali seminggu pada malam-malam tawajuh yang mana majlis tersebut akan dipimpin oleh seorang mursyid iaitu Tuan Haji Haris sendiri jika beliau tiada keuzuran atau urusan. Tetapi jika beliau mempunyai keuzuran, maka majlis tersebut akan dipimpin oleh anak muridnya yang mempunyai pangkat yang tinggi yang mana telah diberi keizinan oleh Tuan Guru Haji Haris sendiri untuk memimpin majlis tersebut. Selain itu, kesan beramal dengan tarikat, menurut Wan Haris, kesan mengamalkan amalan tarikat ni ialah jika seseorang itu selalu melazimi dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala di luar solat, maka ia akan membantu kita untuk lebih khusyuk di dalam solat. Seterusnya, pandangan Wan Haris terhadap tarikat yang diamalkan dengan tarikat yang lain. Menurut pandangan beliau, keistimewaan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini berbanding dengan tarikat yang lain kerana di dalam tarikat ini ia melakukan aktiviti suluk. Kerana di dalam aktiviti suluk inilah kita dapat fokus kepada amalan dan zikir yang kita lakukan. Maka ia akan lebih memberi kesan kepada diri kita. Terdapat juga sebahagian tarikat yang lain tidak melakukan suluk ini tak semestinya dikatakan tidak memberi kesan yang mendalam. Tetapi pendapat beliau dengan aktiviti suluk inilah akan memberi kesan yang lebih lagi ke dalam diri kita untuk kita melakukan amal ibadah dan zikir. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qudri yang menjelaskan tentang ilmu dan amalan tarikat tasawuf ini dengan kata-kata beliau ialah tarikat tasawuf adalah satu bidang ilmu yang dapat mengenali kebaikan dan penyakit hati, cara membersihkannya dari sifat-sifat keji dan menghiasinya dengan cara bersuluk, iaitu beruzlah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala suruhannya. Seterusnya, pandangan Wan Haris terhadap tarikat yang menyeleweng serta sesat. Menurut beliau, beliau berkata, sebelum kita mempelajari ilmu tarikat, kita mestilah mengenali siapa ahli-ahli tasawuf, iaitu yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jemaah. Ia merupakan akidah yang dikatakan akidah yang tanzih, yang mana akidah yang menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada serupa dengan makhluknya. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi akidah hulul dan akidah wahdatul mutlaqah kerana ia ditolak di sisi agama dan bukanlah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang berfahaman dengan dua akidah tersebut menurut ijma' ulama, mereka telah terkeluar dari ajaran Islam yang sebenar.
Seterusnya, nasihat dan cara untuk menarik minat golongan muda untuk bertarikat. Menurut pandangan dan nasihat beliau, tarikat ini bukanlah suatu kewajipan yang sebenar. Adapun yang wajib bagi setiap Muslim yang mukallaf itu adalah menuntut ilmu yang fardu ain. Maka setiap Muslim yang mukallaf itu wajib mempelajari 3 ilmu, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf terlebih dahulu. Adapun ilmu tarikat tidak wajib. Akan tetapi, untuk seseorang itu lebih praktikal dengan ilmu yang mereka pelajari di dalam ilmu tasawuf, maka haruslah baginya beramal dengan tarikat. Kerana di antara jalan untuk kita lebih mudah untuk mencapai redha Allah adalah dengan jalan bertarikat. Oleh itu, tarikat ini bukan sahaja untuk mendapat redha Allah, ia juga dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, seperti ataupun sifat-sifat yang keji seperti sombong, hasad dengki dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya rumuskan dalam temu bual ini adalah pertama, tarikat merupakan salah satu amalan kerohanian yang melibatkan berbagai elemen di dalam membentuk peribadi sasiah mukmin dan mempunyai matlamat untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tarikat ini mestilah sesuatu yang menepati landasan syariat yang telah digariskan oleh Allah, iaitu syariat Islam, kerana tarikat yang tidak berlandaskan syariat bermaksud tarikat tersebut merupakan tarikat yang sesat. Seterusnya, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah merupakan amalan-amalan yang ditetapkan dan telah pun diaplikasi kepada mereka yang berusaha untuk mencapai tingkatan tasawuf yang dikehendaki. Antaranya seperti bai'ah, talqin, tawajuh, zikir dan khatam khawajakan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengar dan semoga Ustaz dipermudahkan segala urusan Ustaz. Amin.